Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Seperti biasa, Cook of the Day bersama dengan Tok hari ini. Sembang-sembang pagi hari ini. Pagi. Iaitu tajuk kita hari ini ialah taufik dan hidayah. Apa beza taufik dan hidayah? Ramai orang berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, berilah hidayah. Hidayah kan? Ya Allah, ya Tuhanku, berilah taufik dan hidayah. Taufik dan hidayah. Fahamkah kita apa itu taufik dan hidayah? Taufik dan hidayah. Itu yang kita perlu, kita nak persoalkan ataupun kita nak bincang-bincangkan tajuk kita hari ini. Taufik dan hidayah. Taufik dan hidayah. Hidayah itu ialah umum, iaitu hidayah yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap mukallaf berupa kecerdasan akal. Itu hidayah. Dan sejumlah pengetahuan yang asas yang diperlukan sebagai seorang insan. Itu hidayah. Hidayah merupakan seruan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap manusia melalui perantara Rasulnya. Melalui perantara Rasulnya, hadis-hadis Rasulullah dan sebagainya. Manakala taufik pula iaitu hidayah Allah yang diberi kepada semua manusia yang dapat membawanya kepada kebahagiaan. Hidayah Allah Subhanahu Taala yang diberikan kepada para hambanya sehingga di akhirat dia dapat memperolehi syurga. Itulah hidayah. Jadi hal yang sama dijelaskan dalam hadis secara umumnya, iaitu bertasbihlah mensucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi dari segala sifat-sifat kekurangan, yang telah menciptakan sekalian makhluknya serta menyempurnakan kejadiannya dengan melengkapkan yang sesuai dengan keadaannya, dan yang telah mengatur keadaan makhluknya serta memberi hidayah petunjuk ke jalan keselamatan dan kesempurnaan. Itulah hidayah. Hidayah. Susah ke nak faham hidayah ni? Susah juga nak faham hidayah ni. Hidayah. Hidayah. Apa itu hidayah? Hidayah di akhirat menuju ke syurga atau neraka. Hidayah. Hidayah yang kita nak. Jadi kalau orang sebut hidayah al-ilham, iaitu petunjuk hidayah. Hidayah al-ilham, iaitu dalam bentuk naluri yang dibawa oleh setiap manusia sejak kelahirannya. Seperti yang bayi yang baru lahir, meskipun tanpa belajar, dia dapat menyusu kepada ibunya. Itu hidayah. Itu semula jadi. Itu semula jadi. Bagaimana ibu boleh menyusu. Bagaimana anak boleh menyusu ibunya. Itu hidayah petunjuk. Dan hidayah al-hawas, iaitu hidayah panca indera, berupa pendengaran, penglihatan. Itu juga hidayah. Dan seumpamanya. Namun hidayah dalam bentuk ini belum dapat membawa manusia kepada kebenaran. Kalau setakat boleh lihat, kalau setakat boleh dengar, kalau setakat boleh cakap, kalau setakat boleh hidu bau, belum tentu akan membawa kepada kebenaran. Kerana kemampuan sangat terbatas. Disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan hidayah ini dengan hidayah akal. Hanya pula berasal kepada akal saja, pemahaman akal saja. Banyak hidayah ni mengenai hidayah. Ada hidayah al-din, iaitu petunjuk agama dan syariat. Itu juga hidayah. Hidayah iaitu berupa wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya atau kepada manusia seluruhnya sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Inilah hidayah, iaitu petunjuk agama. Petunjuk agama. Jadi hidayah itu banyak. Hidayah ilham, hidayah panca indera, hidayah akal yang cerdik. Itu juga semua masuk dalam hidayah. Tapi yang penting ialah hidayah dalam bentuk iaitu hidayah dalam soal-soal agama. Itu yang penting kepada kita. Hidayah yang bersifat mujmal, iaitu hidayah kepada agama Islam dan iman, yang ni dianugerahkan oleh Allah kepada setiap Muslim. Ini yang penting kepada kita. Bila kita orang Islam, ini yang kita harapkan. Hidayah, memberi hidayah, kesedaran kepada kita, petunjuk kepada kita. Hidayah yang bersifat khusus, terperinci. Hidayah itu mengetahui perincian cabang-cabang iman dan Islam.
serta pertolongannya untuk mengamalkan semua itu. Hidayah ini sangat diperlukan oleh setiap mukmin siang dan malam. Apa itu hidayah? Tidaklah aku akan beroleh taufik untuk menjayakannya. Tidaklah aku akan beroleh taufik untuk menjayakannya melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kata-kata yang dirakamkan oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Itu Syuaib alaihissalam. Jadi taufik berarti kejayaan dan keberhasilan dalam melakukan segala amal. Taufik berarti kejayaan dan keberhasilan dalam melakukan segala amal dan usaha yang baik. Amal dan usaha yang baik. Hal itu boleh terjadi apabila seorang yang melakukan usaha mencari jalan yang dapat menyampaikan keberhasilan tersebut. Di samping dia mempersiapkan sebab-sebab dapat memudahkannya untuk mencapai kesemua itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Atuk baca je tu. Atuk baca. Ya, Assalamualaikum Zainab. Assalamualaikum Tok. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Jadi apabila kita sebut hidayah al-taufiq, taufik wal hidayah, Allah menjadikan petunjuk dalam hatinya yang akhirnya dapat melaksanakan sebarang bentuk kebaikan dan kebolehan. Taufik dan hidayah. Justru kami katakan hidayah bersifat umum, sedangkan taufik bersifat khusus. Hidayah ni umum. Hidayah, mata dapat melihat, itu hidayah. Telinga dapat mendengar, itu hidayah. Mulut dapat bercakap, itu hidayah. Akal dapat berfikir, itu hidayah. Tapi taufik bersifat khusus berdasarkan kepada nas ilahi bahawa taufik dan hidayah adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah milik Allah. Hidayah. Taufik dan hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita perlu pelajari hari ini. Sedikit mengenai taufik dan hidayah. Taufik dan hidayah. Cuba kita perhatikan dalam tajuk-tajuk yang lain. Bagaimana taufik dan hidayah itu? Taufik dan hidayah itu memainkan peranan. Peranan. Beza taufik dengan hidayah. Sebab kita selalu sebut wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kan selalu sebut dalam tu. Orang ceramah-ceramah, ustaz-ustaz mengajar apa semua dia sebut taufik dan hidayah. Taufik wal hidayah. Jadi sebelum itu, pintu taufik akan tutup dari makhluk dalam 6 keadaan. Taufik juga. Pintu taufik akan tutup kepada makhluknya 6 keadaan. Mereka sibuk dalam kenikmatan namun lupa bersyukur. Pintu taufik tertutup. Kerana sibuk dengan nikmat, kenikmatan namun lupa bersyukur. Bersemangat menuntut ilmu agama namun meninggalkan amal. Menuntut saja, dapat ilmu saja, tidak beramal. Allahu Akbar. Menakutkan. Menakutkan. Bersegera dalam perbuatan dosa namun menunda-nunda taubat. Nak buat maksiat, nak buat rasuah, nak buat bohong, nak buat apa, cepat saja. Every day kau berbohong. Tapi bertaubat, itulah. Tertipu dengan persahabatan mereka dengan orang-orang soleh. Mereka tidak mencontoh sahabat-sahabat itu dalam kesolehannya. Jadi dia bersahabat dengan soleh, tapi orang pergi masjid dia tak pergi. Orang puasa dia tak puasa. Orang solat dia tak solat. Contoh, dunia berpaling dari mereka namun mereka malah mengikutnya. Dia mengutamakan dunia. Pada dia dunia semata-mata dan akhir-akhirat mendatangi mereka namun mereka berpaling darinya. Itulah pintu 6 pintu tertutup bagi orang yang pintu hidayah dan taufik untuk mereka. Allahu Akbar. Berat ni. Berat. Jangan sampai pintu tertutup. Supaya kita boleh mendapat, kita berusaha mendapat amal ibadat. Hidayah dengan taufik. Itulah tajuk kita hari ini. Hidayah dengan taufik. Kita jelaskan sedikit lagi. Bagaimana dalam soal hidayah dengan taufik ini. Supaya kita dapat satu garis panduan yang jelas mengenai taufik dan hidayah. Bagaimana taufik dan hidayah. Itu yang penting kepada kita. Sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai pintu-pintu taufik dan pintu hidayah tertutup,
Perbezaan taufik dan hidayah. Kita cuba lihat perbezaan taufik dan hidayah. Semoga akan menjadi sedikit panduan kepada kita. Kita mendahului taufik. Taufik adalah hidayah umum. Taufik ni khusus. Khusus. Nanti kita tengok lagi. Kita tengok lagi. Okey, surah dalam Al-Quran surah An'am ayat 125. Hidayah milik Allah. Hidayah milik Allah. Terlihat hidayah milik Allah. Maksudnya hidayah ialah cahaya petunjuk yang diberikan kepada sesiapa yang diberikan. Hidayah ialah cahaya petunjuk yang diberikan kepada sesiapa. Diberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Kepada siapa yang Allah nak berikan dan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi jelaslah tanda orang memperoleh hidayah. Ada tanda-tanda orang boleh beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang mendapat hidayah. Amal makruf nahi munkar, memiliki jiwa yang tenang, tenteram dan aman. Orang ada hidayah, jiwa tenang, dimarah pun tenang, dimaki pun tenang, ditipu pun tenang, tenang semua, tenang, tenteram dan aman, cool semua. Itu orang ada hidayah. Sentiasa melakukan amal kebaikan untuk diri dan orang lain. Beramal kebaikan untuk diri dia dan untuk orang lain. Diri sendiri pun kena. Ya Ramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Tajuk kita hari ini ialah taufik dan hidayah. Taufik dan hidayah. Kita cuba bawa perbincangan taufik dan hidayah. Supaya sedikit sebanyak kita tidak keliru apabila dikatakan ya Allah berilah taufik, ya Allah berilah hidayah. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mendapat memberi hidayah kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang dia kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang menerima petunjuk. Ayat Al-Quran ini turun apabila Abu Talib Rasulullah menangis saat Abu Talib nak meninggal dunia. Rasulullah memohon kepada Allah, ya Allah berilah hidayah. Sebab dia berusaha bersungguh-sungguh supaya Abu Talib melafazkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Talib enggan bercakap, senyap saja. Sebab itulah turun ayat ini, sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberi hidayah, petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Sedangkan Abu Talib inilah sebagai bapa dia sendiri. Seumpama bapa dia sendiri. Abu Talib ni, iaitu pak saudara dia yang menjaga dia. Menjaga selepas daripada Abdul Talib meninggal, Abu Talib lah yang menjadi bapa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang dia tempat bergantung ini tidak nak syuhada. Jadi Rasulullah menangis dan Allah menurunkan ayat ini, sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberi hidayah, petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Walaupun Rasulullah kasih, tak dapat petunjuk. Kita dapat petunjuk, alhamdulillah. Tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Allah menghendaki kepada kita, maka kita diberi oleh hidayah oleh Allah SWT. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mahu menerima petunjuk. Dan Allah tahu siapa yang nak menerima petunjuk. Allah kenal, rakyat tahu, kenal. Jadi jangan main-main. Jadi ayat ini jelas bahawasanya hidayah itu adalah milik Allah SWT. Dan Allah akan beri kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi ramai orang yang baru saja ditunjuk kepada hidayah. Tetapi belum mendapat taufik. Ini seronok ni. Seronok kita dengar. Ditunjuk kepada hidayah tapi tak dapat taufik. Kerana taufik itu adalah taat dan menepati kehendak Allah, serta selari dengan apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu hidayah, taufik dan hidayah. Hidayah dah dapat dah. Hidayah, taufik tak buat. Iaitu ketaatan kepada amal ibadat. Masih lagi melakukan maksiat, tidak taatlah. Masih lagi melakukan perkara-perkara mungkar. Oleh itu carilah taufik, bukan berpada dengan sekadar hidayah. Kita kena cari taufik. Taufik ni kebaikan, melakukan kebaikan, ibadah yang tepat mengikut kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada ajar oleh Rasulullah. Jadi kita kena cari taufik. Bukan hanya sekadar hidayah.
Kita sudah dapat hidayah, tapi kita tidak solat. Itu tak boleh. Ada sebahagian orang berkata, saya belum dapat hidayah. Saya belum dapat hidayah. Maka jawablah, hidayah itu dicari, bukan ditunggu. Hidayah itu perlu dicari, perlu dimohon dengan Allah SWT. Ya Allah, berilah hidayah padaku. Kita sentiasa berdoa seperti itu kan. Kop. Assalamualaikum tu. Salam duha. Semoga kita mendapat taufik dan hidayah. Amin. Amin. Itulah tajuk kita. Taufik dan hidayah. Taufik hidayah. Jadi taufik hidayah. Dua-dua kena cari. Andai hidayah itu boleh dibeli, maka akan aku beli berkajang-kajang untuk aku bagikan kepada mereka yang aku cintai. Kalaulah hidayah itu boleh dibeli, maka Imam Syafi'i kata, aku akan beli berpikul-pikul hidayah dan untuk aku akan bahagi kepada orang yang kita cintai. Maknanya anak kita, isteri kita, suami kita, cucu kita, menantu kita, jiran kita, rakan-rakan kita, pemimpin kita. Jadi kalaulah hidayah itu boleh dibeli, Imam Syafi'i kata, aku akan beli banyak-banyak dan bagi ramai-ramai. Bagi ramai supaya dapat hidayah. Tapi hidayah itu milik Allah. Hidayah dan taufik hari ini, itulah tajuk pada kita, Quote of the Day bersama dengan Atuk. Hidayah itu mahal. Harganya tak mampu dibayar walau berjutaan ringgit. Hidayah. Kalau tak ada hidayah, tak nak solat. Kalau tak ada hidayah, tak nak masuk Islam. Kalau tak ada hidayah, tak nak baca Quran. Kalau tak ada hidayah, tak nak berselawat. Kalau tak beri hidayah, tak nak puasa. Kalau tak beri hidayah, tak nak pergi haji. Duit banyak, tak dapat hidayah. Tak dapat hidayah. Jadi paksa hati supaya cari hidayah. Kita kena paksa hati kita. Paksa. Taufik dan hidayah. Kop. Milik Allah. Paksa. Paksa hati supaya cari hidayah. Bukan apa, takut mati dalam keadaan jahiliah. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Bukan apa, tapi takut mati dalam jahiliah. Wah, itu berat tu. Hidayah. Jadi hidayah ni kita kena cari. Cari, usaha cari rezeki untuk pergi haji. Cari untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cahaya petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala ke arah kebenaran. Cahaya hidayah ini ialah nur, cahaya petunjuk Allah ke arah kebenaran. Contohnya mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah, syukur atas nikmat-nikmat Allah, redha. Itu mensyukuri. Itulah hidayah. Setiap kali kita bersyukur berarti kita sudah beri hidayah. Kita sudah diberi hidayah oleh Allah SWT. Syukur, sedikit pun syukur. Syukur. Banyak pun syukur. Tak cukup pun syukur. Lebih pun syukur. Syukur sama. Yakin dengan ajaran Rasulullah. Apa Rasulullah ajar, apa Rasulullah bagi bimbingan, kita yakinlah. Kita yakin. Kita yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan berakhlak mulia dalam kehidupan. Jadi itulah cara untuk memperoleh hidayah. Pertama, berakhlak mulia dalam kehidupan. Budi pekerti yang tinggi. Rasulullah berdakwah dengan memperkenalkan budi pekerti yang tinggi. Itu cara Rasulullah. Dia tidak berdakwah, tidak bercakap lagi pada mereka awal. Tapi dia menunjukkan peribadi yang tinggi pekertinya. Allahu Akbar. Hebat. Sehingga dikebenarkan penduduk Mekah mengatakan Muhammad ini ialah Al-Amin. Orang yang benar. Boleh benar. Orang benar. Amanah. Dan untuk mendapat hidayah juga kita kena yakin dengan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Semua ibadah kita kena yakin. Semua itu adalah utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena yakin, kita kena melakukan. Kita kena melakukan perkara-perkara yang boleh memberi manfaat kepada kita. Memberi manfaat kepada kita. Jadi berusahalah supaya kita mendapat petunjuk, cahaya petunjuk. Petunjuk. Tapi taufiknya kita mesti melakukan. Taufik. Petunjuk dah ada dah. Cahaya dah nampak dah. Tapi tidak melakukan juga. Itu menjadi masalah. Itu yang menjadi masalah kepada kita. Hidayah yang bersifat mujma', iaitu hidayah kepada agama Islam dan iman. Yang ini dianugerahkannya kepada setiap Muslim. Setiap orang Muslim dianugerahkan hidayah
mujmal. Hidayah yang bersifat khusus dan terperinci, iaitu hidayah untuk mengetahui perincian cabar-cabar iman dan Islam serta pertolongannya untuk mengamalkan semua ini. Hidayah ini sangat diperlukan oleh setiap mukmin siang dan malam. Hidayah. Oh, itu hidayah. Hidayah milik Allah. Ini macam kita. Baca kita. Jelas. Dan tidaklah aku akan peroleh taufik untuk menjayakannya melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata Nabi Syuaib. Tadi kita telah baca ayat ni. Allah menjadikan petunjuk dalam hatinya. Petunjuk, hidayah. Allah menjadikan petunjuk dalam hatinya yang akhirnya dapat dilaksanakan sebarang bentuk kebaikan dan kesolehan. Justru kami katakan hidayah bersifat umum, sedangkan taufik bersifat khusus berdasar kepada nas bahawa taufik dan hidayah adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang Allah hidayahkan kepadanya, maka dia tidaklah sesat, dan sesiapa yang disesatkannya, nescaya seseorang itu tidak akan mendapat hidayah. Di antara hidayah dengan sesat. Allahu Akbar. Nauzubillah min zalik. Jadi orang yang tak dapat hidayah, dia sesat. Orang mendapat hidayah, dia tidak sesat. Itulah sebagai contoh. Contoh kepada kita. Berat jugalah. Kenapa pentingnya hidayah? Hidayah itu penting kerana untuk mencari jalan kebenaran. Kita mencari jalan yang betul, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Menemui jalan-jalan kebenaran. Jalan yang lurus. Peroleh kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah, berilah kebahagiaanku di dunia dan kebahagiaanku di akhirat. Dan jauhkanlah daripada api neraka. Itulah hidayah yang kita nak, yang kita cari. Dan mendapat keredaan Allah. Reda Allah. Kita sabar dan reda di atas apa yang berlaku. Dan dalam yang sama kita sentiasa memohon kepada Allah SWT agar Allah memberi redanya kepada kita. Terdorong untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan larangan. Orang yang mendapat hidayah sentiasa tergerak hatinya melakukan kebaikan. Itu orang mendapat hidayah. Apa sahaja ada permasalahan di hadapan, dia cuba, orang yang pertama cuba menolong. Ada duri tepi jalan, dia membuang. Ada orang memerlukan pertolongan, dia tolong. Sekadar mengikut kemampuan dia. Cepat dia dalam soal menolong. Itu hidayah. Itulah hidayah. Ya Allah, kurniakanlah kami benih hidayah dan cahaya keimanan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami benih hidayah dan cahaya keimanan. Hidayah kepada kita. Jadi kenapa hidayah itu penting? Kerana kita nak kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hanya Allah yang boleh memimpin kita ke jalan yang lurus. Tidak ada benda lain. Tidak ada orang lain. Tidak ada cara lain kecuali mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Peroleh kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Kebahagiaan sebenar di dunia, kebahagiaan sebenar di akhirat diperolehi hanyalah melalui hidayah. Melalui hidayah. Jadi kebahagiaan yang tidak melalui hidayah itu kebahagiaan sementara. Happy yang sementara. Tunggu masa untuk merudum, gagal dan sebagainya. Tapi bagi orang yang mendapat keberkatan hidayah, peroleh kebahagiaan hidup di dunia akhirat, insya-Allah dia akan kekal berada dalam prestasi yang baik. Yang baik. Jadi itulah apa yang penting kepada kita. Untuk kita memahami di antara taufik dan hidayah. Apa kesan hidayah? Apa kesan? Ada kesan hidayah. Iaitu berubah daripada seorang yang tidak beriman kepada orang beriman. Itu hidayah. Itu hidayah. Seperti contoh Abu Talib tadi. Daripada orang tidak beriman. Dia tidak syahadah. Maka dia kekal dalam keadaan tidak beriman. Tapi ada orang yang non-Muslim. Dia syahadah. Dia menjadi seorang Muslim. Jadi berubah daripada seorang yang tidak beriman kepada beriman. Dan kita juga. Kita juga yang sudah Muslim ni kadang-kadang tergelincir. Sebab itu kita disarankan supaya setiap hari ataupun setiap kali sebelum tidur kita sentiasa melafazkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bimbang
Kok kita tergelincir. Tergelincir. Jadi kita kena memperbaharui ikrar kita. Supaya kita berubah daripada seorang yang tidak beriman kepada seorang yang beriman. Peningkatan dalam ibadah wajib dan sunat. Jadi orang yang mendapat hidayah ni kesan dia ialah ibadah wajib tip-top. Ibadah sunat terbaik. Terbaik. Ibadah wajib 5 waktu. Beres. Beres semua. 5 waktu. Beres. Awal waktu. Beres. Dah ada duit. Dah pergi haji. Beres. Dah ada duit. Dah bayar zakat. Beres. Sedekah. Beres. Beres. Puasa. Puasa wajib. Beres. Ibadat wajib. Puasa bulan Ramadan. Ada berapa hari lagi? 16 hari. Beres. Dan puasa sunat juga beres. Jadi, ibadat wajib dan sunat ada peningkatannya. Ibadat sunat. Solat sunat. Solat sunat. Sekarang duha. Daripada pukul 8 hingga 12.30. Duha. Waktu duha. Buat solat duha. Ada peningkatan. Itu hidayah. Hidayah kena cari. Kalau anda tak buat duha hari ini, berarti anda membuang hidayah. Terdetik di hati. Atuk dah beritahu. Oi, jom kita solat sunat duha. Kamu tak nak buat. Berarti kamu membuang hidayah itu. Buang hidayah. Detik di hati. Malaikat sudah beri. Kesempatan sudah masuk dalam ruangan Quote of the Day. Bersama dengan Atuk. Sudah bersama dengan Atuk. Mendengar Atuk beritahu bahawasanya solat sunat duha itu penting. Diamalkan oleh Rasulullah sentiasa. Tapi apabila anda mendengar, anda tetap tidak melakukan solat sunat duha. Berarti anda mendengar hidayah, tapi anda tidak melaksanakan hidayah. Rugi. Amat rugi. Amat rugi. Jadi peningkatan dalam ibadah. Hidayah itu penting kerana ada peningkatan dalam ibadah kita. Kalau masih sama atau semakin teruk, solat jarang-jarang, sunat tak pernah buat, semakin teruk, berarti anda tidak ada peningkatan dalam hidayah. Dalam hidayah. Jadi hidayah kena cari, kena usaha, kena buat. Apalagi solat tahajud, yang berat kepada ramai orang. Tetapi ringan kepada orang yang mendapat hidayah. Kesan hidayah juga ialah sentiasa melakukan perkara baik dan meninggalkan kejahatan. Itu kesan. Takut untuk melakukan perkara tak baik. Tapi cepat-cepat melakukan perkara baik. Itu kesan hidayah. Kesan hidayah. Maki orang. Takut aku nak maki orang. Tak apalah aku tak bercakap. Daripada bercakap yang tak baik, lebih baik diam. Rasulullah tidak akan bercakap kecuali benda baik. Kalau benda yang tak berfaedah, dia diam. Apalagi benda yang tak baik. Itulah hidayah. Jadi sentiasa melakukan perkara baik, meninggalkan kejahatan. Tengok nak berbohong. Jangan. Jangan bohong. Hari-hari bohong. Dia punya masalah. Kita jangan. Jangan. Jadi ke arah kejahatan itu. Perkara yang baik, melakukan yang baik dan meninggalkan. Di sinilah amal makruf nahi mungkar. Buat kerja-kerja yang baik, meninggalkan perkara-perkara mungkar. Itulah orang ada kesan kepada hidayah. Adakah anda ada kesan? Adakah anda ada kesan hidayah? Kalau tak ada kesan, berarti anda belum dapat hidayah. Tapi bagaimana tu? Supaya kesan saya juga, si mana yang Atuk baca tadi. Kesannya ialah kita kena buat. Kena buat bersungguh-sungguh dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, berilah hidayah padaku. Ringankanlah anggota tubuhku untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Beratkanlah anggota tubuhku supaya aku tidak melakukan perkara-perkara yang mungkar. Itu kaedahnya. Kena minta. Hari demi hari kita perbaiki. Membersihkan jiwa kita, hati kita, emosi kita, pemikiran kita dalam bentuk beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mendapat hidayah, kesannya ialah rasa gembira dalam melaksanakan perintah Allah dan tidak rasa terpaksa. Kalau anda rasa solat itu terpaksa, berarti anda belum lagi lengkap dengan hidayah. Kesan hidayah tidak sebab. Tapi kalau anda rasa rindunya pukul 1.20 nanti solat Zuhur, rindu solat Zuhur. Sekarang pukul 11.12, 11.20. Oi, rindu solat. Anda dah ada hidayah. Kau nak pergi ke mana tu? Kita nak pergi sinilah. Kalau pergi sana 2 jam tau. Kita pergi lepas Zuhur lah. Itu orang ada hidayah. Itu orang mendapat kesan daripada hidayah. Utamakan solat. Solat first. Solat first. Second yang lain-lain. Sebab solat adalah tiang agama. Solat adalah ibadat yang pertama yang akan disoalkan daripada mahsyar nanti. Jadi bergembira. Rasa gembira solat. Solat tak puas, buat duha 2. Buat 4. Seronoknya buat 4, ya Allah. Ringannya, cepatnya buat 4 rakaat. Tambah lagi buat 6. Allahu Akbar, seronoknya. Nikmatnya solat sunat duha 6. Buat lagi 8. Buat 8. Tambah lagi 10. 10, 12. Rasulullah buat sampai 12.
Rasulullah. Ya Noliza, Assalamualaikum. Dah lama lain ke tu? Baru setengah jam. Baru setengah jam. Jadi hidayah. Kesan kepada orang yang mendapat hidayah. Iaitu nikmat solat. Suka solat. Ringan solat. Mudah berbuat baik. Menjauhi kepada perkara mungkar. Tidak bercakap kasar. Tidak membuat dosa dengan suami atau isteri. Anak-anak juga kekal menghormati orang tua. Saya yang terlambat lah. Terlambat. Sikit je. Sikit je. Jadi kesan hidayah. Rasa gembira dalam melaksanakan perintah Allah. Kalau nak tahu kesan hidayah, adakah anda mendapat hidayah yang baik? Buatlah solat Qobliyah Ba'diyah. Zuhur nanti buat Qobliyah Ba'diyah dulu. Sekarang buat duha. Buat duha dulu 4 rakaat paling kurang. Paling kurang 2. 4 cantik. 6 comel. Excellence 12. Buatlah. Kalau anda rasa tergerak di hati. Dalam solat itu, Allah ringannya buat 6. Allahu Akbar. Itulah hidayah daripada Allah. Tapi kalau buat 2. Allah lambatnya. Lambatnya 2 nak siap. Lambat Allah. Kalau atuk tak beritahu aku tak solat ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kena solat bro. Tak boleh tak solat. Solat duha. Wajib kepada Rasulullah. Rasulullah mewajibkan solat-solat sunat kepada baginda. Tetapi mensunatkan kepada umat-umatnya. Jadi kita cuba mewajibkan kepada diri kita. Supaya kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hidayah daripada Allah SWT. Kan tadi kita dah baca ayat Al-Quran. Hidayah itu milik Allah. Walaupun Rasulullah ni sayang kepada Abu Talib. Tetapi Rasulullah tidak boleh beri hidayah kepada Abu Talib. Tetapi hidayah itu berada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Tun. Assalamualaikum Tun. Waalaikumsalam Tun. Tun. Jadi kesan hidayah itu penting. Apa kesan hidayah kepada amal ibadat kita? Apa kesan hidayah dalam kehidupan kita? Apa kesan hidayah dalam keluarga kita? Apa kesan hidayah dalam pekerti kita? Pekerti kita. Allahu Akbar. Inilah kita perlu mendalami kesan. Simptom-simptom. Contoh-contoh. Simptom-simptom. Notification. Untuk menjadikan kita seorang yang sudah pun menerima hidayah daripada Allah. Jadi kesan hidayah. Rasa gembira melaksanakan perintah Allah. Rasa gembira apabila solat wajib. Rasa gembira solat sunat. Rasa gembira apabila berselawat. Rasa gembira apabila berzikir. Berzikir 1000 kali satu hari. Rasa gembira baca Al-Quran. Rasa gembira bersedekah walaupun RM1 satu hari. Itulah hidayah. Dan apabila nak bersedekah, sentiasa beri yang banyak. Sebab itu atuk selalu sebut, kalau nak tahu engkau ada kesan hidayah atau tidak, buka dompet kau. Bila buka dompet, ada nduk 100, ada nduk 50, ada nduk 20, ada nduk 10, ada nduk RM5, ada nduk RM1. Balik-balik ada 6 keping. Yang mana kau beri? Kalau kau beri yang paling kecil, yang RM1, itulah sedebet-debet hidayah yang kau dapat. Mana hati kau masih lagi masih lagi tidak yakin. Allah kata engkau tidak akan miskin dengan sedekah kau berikan. Tapi takut nanti tak boleh makan. Tak boleh makan, tak boleh toklin. Tapi bagi orang yang mendapat hidayah, tengok dia pilih yang besar sekali, yang 100 dia bagi sedekah. Itu cara orang yang telah pun mendapat hidayah. Betul tutup. Hidup pun tenang je Zaitun. Benar sekali. Benar sekali. Contoh berbuat baik kepada semua orang. Bersedekah, jangan dilupakan. Amin. Jadi tanda orang mendapat hidayah ini, dia begitu menghormati suami, ataupun suami begitu menghormati isteri, ataupun anak-anak mendapat hidayah begitu menghormati orang tuanya, tidak membantah perintah orang tua. Itu contoh anak yang mendapat hidayah. Allahu Akbar. Kesan ini, kesan daripada hidayah. Itu kita kadang-kadang kita tidak menilai. Kita tidak mengkaji semula. Aku buat ni, adakah aku mendapat hidayah, ataupun aku membuang hidayah, ataupun aku masih lagi tidak mendapat hidayah. Jadi rasa gembira dalam melaksanakan perintah Allah, suka berbuat baik. Yang seterusnya adalah tetap beriman walaupun diseksa dan dihina kerana mentahamkan agama. Tetap beriman. You tengok bagaimana Bilal bin Rabah diseksa. Diseksa, diletak tengah panas, diletak di batu panas, diseksa. Tetapi dia tetap dengan pendiriannya. Ahad, Allah, tidak berhenti. Sehinggalah Bilal
menjadi calon syurga. Bilal ni calon syurga. Bilal ni satu-satunya muazzin yang azan setiap kali waktu solat semasa di Madinah. Di Madinah sepanjang hayat sehingga Isra' dan Mi'raj. Apabila berlaku Isra' dan Mi'raj, Rasulullah mendengar tapak kaki Bilal. Semasa di Mekah lagi, semasa Isra' dan Mi'raj daripada Mekah ke Baitul Maqdis, Rasulullah mendengar tapak kaki Bilal di syurga. Apabila balik ke Mekah, Rasulullah terus panggil Bilal, "Hai Bilal, apa amalan kau? Aku mendengar tapak kaki kau di syurga." "Ya Rasulullah, amalanku ialah setiap kali aku ambil wuduk, aku solat sunat wuduk." Jangan tinggal sekarang. Atuk beritahu, jangan tinggal daripada sekarang. Apabila ambil wuduk saja, solat sunat wuduk. Sebab solat sunat wuduk ini tidak mengikut waktu. Dia mengikut berapa kali kau ambil wuduk. Kalau ambil wuduk untuk solat sunat wuduk. Kalau ambil wuduk untuk baca Quran, solat sunat wuduk dulu. Ataupun saja-saja ambil wuduk. Saja-saja ambil wuduk untuk tidur, solat sunat wuduk dulu. Ataupun saja-saja ambil wuduk kerana nak musafir, solat sunat wuduk dulu. Hebat. Ikhlas dalam membuat sesuatu perkara. Noleza. Amin. Amin. Jadi tetap beriman. Sekarang ada ustaz yang tak boleh ceramah di masjid, ceramah agama di masjid. Kononnya kerana ceramah politik. Dah ada dah. Jadi mesti pertahankan. Dan tidak hairan ulama-ulama dahulu pernah dipenjarakan oleh pemerintah kerana menegakkan keadilan, memberitahu perkara yang benar. Teruskan. Kita mesti sokong kepada ustaz-ustaz yang berpendirian baik ini. Kita tidak mampu untuk memberi ceramah seperti mereka, tapi kita mampu untuk menyokong atas perjuangan mereka demi Allah Subhanahu Wa Taala. Terbaik. Itulah kesan daripada hidayah. Amat penting kepada kita. Amat penting. Kita kena faham kesan hidayah kepada kita. Sekurang-kurangnya berubah daripada seorang yang tidak beriman kepada beriman. Itulah hidayah. Daripada orang bukan Islam kepada Islam. Kepada rakan-rakan atuk yang bukan Islam sekarang ini, kalau mendengar video atuk ini, jika Allah ingin memberi hidayah kepada kau, iaitu kesannya adalah kau daripada Islam, daripada bukan Islam kepada Islam. Jadi dengar hidayah, dengan mendapat hidayah. Mendapat hidayah. Kalau nak selamat, maka beragama Islamlah. Kerana agama lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Peningkatan dalam ibadah wajib dan sunat terbaik. Terbaik peningkatan dalam ibadah. Kalau sebelum pada ini kita lepas solat terus bangun meneruskan kerja. Tapi selepas ini kita lepas solat kita zikir dulu. Zikir Fatimah dulu. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Sekurang-kurang baca Qul Huwallah 10 kali. Ataupun 3 kali. Dan kita baca ayat kursi sekali. Baru kita bangun. Baru kita berdoa. Baru kita bangun daripada tempat solat wujud. Amalkan. Itu tanda anda mendapat hidayah. Tapi kalau anda rasa malas, aku buat solat je lah, yang lain tak nak buat, anda malas, berarti kesan hidayah tidak kuat. Tidak kuat. Mungkin anda akan tergelincir. Na'udzubillah. Keep calm. Kerana tiada hidayah, manusia bercakaran sama sendiri. Itulah yang berlaku. Kerana tidak ada hidayah. Mungkin salah seorang tak ada hidayah. Ataupun mungkin dua-dua tak ada hidayah. Macam itulah. Kop. Jadi berubah. Kesan hidayah ialah berubah daripada seorang yang tidak beriman kepada beriman. Besar tu. Contoh Abu Talib tadi. Orang yang disayangi, dikasihi, orang yang memelihara Rasulullah, menjaga keselamatan Rasulullah, orang yang berkorban apa saja untuk Rasulullah, tapi tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting kepada kita. Iaitu ayat Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang dia kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jadi setelah Rasulullah sedih, basah biar dijanggut dia, maka turunlah ayat tadi. Jadi barulah Rasulullah pun sedar, dan Rasulullah pun berhenti daripada menangis. Itulah hidayah. Jadi kesan daripada hidayah iaitu peningkatan ibadah wajib dan sunat. Yang wajib dah cantik dah. Wajib 5 waktu. 5 waktu cantik. Puasa cantik. Puasa cantik. Zakat cantik. Sedekah cantik.
Cantik, cantik. Baca Al-Quran cantik. Cantik. Tapi masukkanlah dalam soal-soal sunat. Soal sunat ni luas. Luas dan banyak. Solat sunat. Ada 30. Kurang-kurang buat 30 rakaat solat sunat. 17 yang wajib. Tambah lagi 30. Tambah. Mana tu nak cari? Solat sunat 30. Solat wajib 17. 17. Subuh 2. Zuhur 4. Asar 4. Maghrib 3. Isyak 4. 17 tu. Ya, 40 nak cari mana lagi tu? Atuk baca kau untuk kau. Bermula dengan solat sunat fajar. 2 solat fajar. Solat duha. Solat duha. Buat 10. 10. Buat 8 pun boleh. 6 pun boleh. Solat duha. Kalau buat 10 campur 2. Dah 12. Qobliyah. Ba'diyah. Qobliyah Zuhur 4. Ba'diyah Zuhur 4. 8. 8. Tadi campur 12. 8. Dah 20. 20. Asar. Buat solat sebelum asar. Sunat sebelum asar 4 rakaat. Dah 20. 24. Maghrib. Buat solat Ba'diyah Maghrib 2 rakaat. Dah 26. Isyak. Sebelum Isyak 2 rakaat. 28. Selepas Isyak 4 rakaat. 32. Tak masuk lagi. Witir 3. 35. Masuk lagi tahajud malam 10 rakaat. 45 rakaat solat sunat kau boleh buat. Solat sunat rakaat 45 rakaat lagi. Itu tak masuk solat sunat tu masjid. Setiap kali masuk masjid 2 rakaat. Ataupun setiap kali ambil wuduk 2 rakaat. Kalau 5 kali ambil wuduk berarti 10 rakaat kita buat. Kalau tadi dah 40 lebih, 50 lebih. Jadi satu hari kita sudah solat sunat lebih daripada 50. Itu baru dapat hidayah. Itu baru dapat hidayah. Itu yang Rasulullah suruh. Yang tu pun tak terbuat dah. Tak terbuat dah. Tapi sayanglah. Kita mesti menuju. Lawan diri kita. Fight. Kalau solat zuhur, pastikan. Ambil wuduk, solat dulu 2 rakaat. Solat sunat wuduk. Okey. Kalau nak sebelum solat zuhur, buat dulu 4 rakaat. Solat qobliyah zuhur 4 rakaat. Selepas solat zuhur, wirid apa semua, wirid Fatimah, kemudian buat solat sunat ba'diyah zuhur 4 rakaat. Di situ saja solat wuduk 2, qobliyah 4, 6, zuhur 4, 10, ba'diyah 4. Sudah 14 rakaat. Waktu zuhur saja kau dapat 14 rakaat. Waktu zuhur saja 14 rakaat, bro. 14 rakaat. Mesti dapat 50-nya. Mesti dapat 50. Berusahalah. Sebab peningkatan dalam ibadah wajib dan sunat ini adalah itu tanda kesan daripada hidayah. Kalau benar-benar engkau mendapat hidayah, dengan mudah kau akan melakukan semua ini. Jangan menyibuk perkara-perkara dunia. Utamakan solat dulu. Solat first. Sebab solatlah ibadat yang pertama akan disambut daripada mahsyar nanti. Jadi, tak kira siapa pun di dunia ini, bila kau angkat takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang lain kecil belakang. Yang lain tu very small. Allahu Akbar, very big. Tak kira siapa, agung ke raja ke presiden ke apa ke. No, we don't care. Sekarang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan kita fokus kepada Allahu Akbar. Utamakan kepada Allahu Akbar. Semua mati. Presiden mati, raja mati, agung mati, Perdana Menteri mati. Menteri semua mati. Bila mati dia tak tanya kau dulu pangkat apa di dunia. Tak ada soalan tu, tak ada. Ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kau jawablah. Tak kira, oi saya Tan Sri. Tan Sri bagi tahu malaikat Tan Sri dia hempap kau, hancur kau. Kau tak boleh jawab. Itulah yang menakutkan kita. Jadi ibadah wajib dan sunat kita tingkatkan. Kalau sebelum pada ini, solat wajib, solat zuhur ataupun solat maghrib atau solat isyak, baca surah-surah pendek saja. Selepas pada ini baca surah panjang sikit. Hafal surah-surah yang panjang. Jangan main qul huwallah dengan inna ataina aja. Tambah-tambah sikit. Berarti itu anda mendapat hidayah. Anda mendapat hidayah. Kemudian dari segi bacaan dalam sunat wajib, bacaan dalam ibadah wajib ini, pastikan dengan arti-artinya sekali. Betulkah makrak-makraknya, tajwid-tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 19 huruf. Bismillah sahaja ada 19 huruf. Satu huruf 10 pahala. Berarti sebut Bismillahirrahmanirrahim pun dah dapat 190
pahala. Itu penting kepada kita. Penting kepada kita. Al-Fatihah daripada ayat 1 hingga ayat 7, 156 huruf. Berarti satu huruf dapat satu pahala, berarti anda mendapat 1560 pahala. Baru surah Al-Fatihah. Perbetulkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa makna? Tak tahu tu. Tak tahu tu. Tu, hafal tu. Hafal ingat tu. Tak apa. Al-Quran kalau kau boleh baca, tak tahu makna, dah dapat pahala. Dah dapat pahala. Walaupun solat dengan tak faham makna Al-Fatihah, tak apa, dah dapat pahala. Tapi kalau kau tak baca Al-Fatihah dalam solat, solat kau tak pakai. Solat kau tak berguna, tak sah solat tu. Jadi kau kena baca, hafal dulu Al-Fatihah. Lepas hafal, mulai tahu makna. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Biar hadir. Kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin, itu hadir. Segala puji pada Allah, Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam. Allahu Akbar. Ar-Rahmanir Rahim. Allah pemurah. Pemurah. Dia akan beri kepada siapa saja, bukan Islam, Yahudi, kafir, lalat. Dia akan beri kekayaan asal kamu usaha, beri. Sebab dia pemurah. Tetapi dia penyayang itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim itu dia beri kepada umat Islam. Sebab itu kita jangan dengki dengan orang-orang yang bukan Islam menjadi kaya, maju, Jepun ke Amerika ke whatever lah. Kita jangan dengki. Itu semua dunia. Dunia. Jangan berebut perkara dunia dengan orang kafir. Jangan berebut. Jangan berebut. Berebut dunia, kita akan menyesal. Tapi kita fokus kepada akhirat. Fokus kepada akhirat. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, Judgment Day. Dialah yang menguasai hari akhirat. Jadi kau jangan main-main. Jangan main-main dengan harta dunia. Jangan main-main dengan ibadat di dunia. Maliki yaumiddin. Allah yang menguasai hari pengadilan, hari akhirat. Dia menguasai. Dialah hakim. Kalau kau nak berbaik dengan hakim, supaya kau tak kena teruk, kau kena rapat dengan Allah. Dia hakim. Dia hakim. Mohon ampun dengan dia. Astagfirullah. Jadi, ada peningkatan dalam ibadah wajib pada ibadah wajib kita. Itu bermakna kita ada hidayah. Kita berusaha, kita fahamlah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamulah kami sembah dan padamulah kami mohon pertolongan. Padamulah kami sembah, ya Allah. Tak sembah benda lain dah, tak ada. Tak sembah manusia dah. Dan pada Allah lah kita mohon pertolongan. Biar hadir. Biar hadir dalam solat kita. Itu berarti kita sudah mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita boleh bukan sahaja membaca dan memahami dan menjiwai apa yang tersurat dan tersirat dalam surah Al-Fatihah itu. Yes sir. Maliki. Yoi. Apa khabar? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamulah kami sembah. Padamulah aku mohon pertolongan. Kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini ibadat qamah. Jalan yang baik, jalan yang hebat, jalan yang sempurna, jalan yang sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Al-Fatihah hebatnya. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang kau telah berikan kepada orang-orang terdahulu yang hebat, seperti rasul-rasul, seperti nabi-nabi, seperti para sahabat, para orang ilmuwan, para semua ini kita nak seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim, tidak seperti jalan-jalan orang yang ingkar. Waladdallin, dan orang-orang yang sesat. Kita nak jalan yang lurus, jalan yang Allah tunjuk kepada Rasul dan Nabi-Nabi, tidak kepada jalan orang yang ingkar dan jalan yang sesat. Amin. Inilah apabila kita mendapat hidayah, kita berusaha untuk belajar. Belajar untuk tingkatkan kebolehan kita dalam ibadat wajib. Apalagi ibadat sunat. Kita teruskan. Jadi jumlah solat sunat itu sentiasa tambah, sentiasa tambah. Witir malam boleh buat 1, paling kurang boleh buat 3, boleh buat 5,
boleh buat 7, boleh buat 9, boleh buat 11. Rasulullah buat 11. Kau janganlah lebih-lebih daripada Rasulullah. Rasulullah buat 11, buat 11 lah. Tapi tidak semestinya 11 sama. Rasulullah pun ada turun naiknya. Tapi paling kurang 1. Jadi kita tak pernah buat witir, tak pernah tu. Habis tu, kau buat 1 rakaat dulu. 1 rakaat dulu. Kita kalau bulan Ramadan, yang tak lama ini, 23 Mac ni, bulan Ramadan, 23 Mac, maka kita solat tarawih. Lepas solat tarawih, kita solat witir 3 rakaat. Jadi lepas bulan Ramadan, tak pernah solat lah witir. Allahu Akbar. Orang tiap malam solat witir, bro. Every night. Tak kira Ramadan, tak Ramadan. Witir. Witir. Allah. Pahala besar orang yang solat. Itulah. Ada peningkatan dalam wajib. Dalam ibadah wajib. Jadi kalau bulan Ramadan ni, ada orang tanya Ramadan atuk dulu. Kenapa kau tak pergi masjid? Lewatlah. Tak sempat dah tarawih malam ni. Allah, rugilah. Buat besok lah. Solat tarawih ni bukan wajib buat di masjid. Kau boleh buat di rumah. Tapi nak makmum dengan siapa? Tak payah. Solat tarawih seorang je. Seorang je. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. 8 rakaat. Kemudian buat witir 1 salam. Cukup. Tarawih. Bukan susah solat tarawih. Seorang lah. Seorang. Rasulullah ada buat seorang. Rasulullah ada buat berjemaah. Tidak wajib berjemaah sepanjang malam di surau atau di masjid untuk solat tarawih. Buat di rumah pun boleh. Rumah pun boleh. Kenapa tak tarawih? Tak sempat pergi masjid. Oi, nampak sangat kau tak ada ilmu. Bahawasanya tarawih itu boleh buat di rumah, bro. Boleh buat di rumah. Tapi saya tak pandai solat sunat tarawih tu. Tak banyak baca. Kau baca yang biasa je lah. Rakaat pertama, Al-Fatihah, baca Qul Huwallah. Rakaat kedua, Al-Fatihah, Qul Huwallah. Rakaat ketiga, Qul Huwallah. Sehinggalah rakaat ke-8, Al-Fatihah, Qul Huwallah. Selesai. It's very simple. Yang penting kita buat. Jangan lupa tu. Siapa yang belum faham lagi solat sunat tarawih, rugi. Sebab Ramadan yang akan datang belum tentu kita belum sampai. Belum tentu akan dapat kepada kita. Jadi yang terdekat ni, insya-Allah kita berdoa. Kita berdoa supaya mendapat 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. InsyaAllah Lailatul Qadar. Kita akan berusaha untuk mendapat. Tapi kita kena tunggu Ramadan. Tunggu Ramadan akhirnya. Jadi hidayah ini, kita bernekat berusaha untuk meningkatkan ibadah wajib dan ibadah-ibadah sunat. Dan dalam hidup kita, tiada benda lain yang kita lakukan kecuali yang baik-baik saja. Semua orang kata. Macam Rasulullah, semua orang kata. Abu Lahab, semua kata Rasulullah baik. Baik, Rasulullah baik. Kita di kampung pun semua orang kata baik. Oh, baiknya dia tu baik. Biar orang kata baik. Sebab kita hanya melakukan perkara yang baik. Perkara tak baik kita tidak melakukan. Dan kita rasa begitu gembira. Ya Allah, aku bersyukur kerana aku dapat solat dengan tenang. Ya Allah, aku bersyukur kerana aku dapat menambahkan rakaat solat-solat sunatku. Ya Allah, aku bersyukur mudahnya Engkau membangkitkan aku pukul 3, pukul 4 pagi untuk aku solat tahajud kepadamu. Ini semua kita berhibur. Satu hiburan. Hiburan. Tukar. Jangan hiburan pergi pop. Ini ustaz tukar. Sekarang berhibur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Apa nasihatnya? Dia rasa gembira. Nasihatnya buat. Paksa diri buat. Kena paksa. Hidayah kena cari. Supaya kita mencapainya. Dan tetap beriman walaupun kita mendapat kesukaran dan kesusahan. Teruskan beriman. Jadi itulah. Cukuplah untuk hari ini. Kita sambung lagi besok insya-Allah dengan tajuk-tajuk berbeza. Sebelum kita menutup, kita baca dulu surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah dan kita niat kita sampaikan pahala Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat baginda, kepada kedua ibu bapa kita, kepada diri kita, isteri, anak-anak atau suami, rakan-rakan sahabat, rakan-rakan quote of the day. Semoga Allah sampaikan pahala Al-Fatihah kita baca sebentar lagi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Terima kasih. Itulah hidayah. Apa kelebihan orang yang mendapat hidayah? Orang yang mendapat hidayah sentiasa mentaati Allah. Wa'ati'ullah wa'ati'ur rasul. Ta'at Allah, ta'ala kepada Rasul. Sentiasa mentaati Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mendapat redha dan kebahagiaan hidup. Redha kebahagiaan hidup, dan itu orang dapat hidayah yang paling penting sekali pada kita. Mendapat redha dan kebahagiaan hidup daripada Allah. Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Orang yang tidak mendapat hidayah akan hidup dalam kesesatan, kebatilan, susah, tidak bahagia. Bukan walaupun ada harta banyak, pangkat besar, tetapi berada dalam keadaan haru biru. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita tidak terlibat cara itu. Akhir sekali, cara mana untuk memperolehi hidayah? Hidayah kena usaha, hidayah kena usaha. Tak boleh tak usaha. Pertama sekali, menuntut ilmu agama. Kita kena menuntut. Masuk TikTok ke apa ke, ustaz dengar apa yang dibicarakan soal-soal agama. Dan juga soal-soal dunia, kena pergi sekolah, masuk universiti, kena pergi untuk dapat hidayah. Jangan kata saya nak masuk syurga je, tak nak pergi dunia. Tak boleh. Kau kena pergi menuntut ilmu agama dan dunia. Dua-dua sekali kena seimbang. Sentiasa memikirkan kekuasaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kita kalau buat benda satu gagal, Allahu Akbar. Kalau buat benda Bismillahirrahmanirrahim, bermula Bismillahirrahmanirrahim, cantik. Selesai, berjaya ataupun tidak, Alhamdulillah. Itu sentiasa memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa berdoa mohon petunjuknya. Mohon petunjuk hidayah. Ya Allah beri hidayah. Ya Allah beri hidayah. Berdoa sama. Minta, ini cara memperoleh hidayah. Minta dengan Allah. Perbanyak amal ibadah. Banyakkan zikir. Kalau zikir Fatimah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kemudian tambah lagi astagfirullah 1000 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 1000 kali. La ilaha illallah 1000 kali. Setiap hari. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita. Allah beri masa 24 jam. Kita beri balik masa itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyakkan amal ibadah. Menjauhi segala larangannya. Menjauhi daripada segala larangannya. Amal ma'ruf nahi munkar. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. InsyaAllah jumpa lagi besok. Amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi